Salam sejahtera, kami daripada kumpulan doa ingin mengembangkan projek kami iaitu potensi papan terikat simen dengan bahan tambah sekam padi. Nama-nama ahli kumpulan saya, pertama ialah saya Albert Patiung, yang kedua Marcella Alusius, yang ketiga Muhammad Nasrul bin Nasir. Nama penyelia kami iaitu Teknologis Dr. Norani binti Abdul Karim. Assalamualaikum. Pengenalan yang pertama ialah pengenalan terhadap partikel terikat simen. Papan partikel terikat simen adalah dibangunkan sebagai alternatif yang mempunyai kos yang rendah. Pengenalan yang kedua ialah pengenalan terhadap sekam padi. Sekam padi seperti lignosia dulusa mempunyai ciri-ciri fizikal dan kimia yang tidak menjalin interaksi dengan baik. Seterusnya ialah pengenalan terhadap simen. Simen mempunyai sifat lekitan dan lekatan iaitu kohesif dan adhesif yang dapat membantu proses mengikat bahan. Yang seterusnya objektif. Yang pertama ialah menghasilkan papan partikel terikat simen yang diperbuat daripada sekam padi. Yang kedua ialah menguji sifat fizikal dan mekanikal dan membandingkan papan partikel terikat simen dari sekam padi dan habuk kayu. Seterusnya ialah penyataan masalah terhadap papan partikel. Papan partikel ialah bahan komposit yang sudah lama digunakan tetapi mempunyai kekurangan iaitu daya ikatan dalaman. Terusnya ialah sekam padi. Sekam padi ini mengandungi 85 hingga 90% silika menyebabkan suhu sekitar semakin meningkat semasa pembakaran. Kuantiti yang besar ini menjadi sia-sia dan menjadi ancaman kepada alam sekitar. Seterusnya, skop kajian. Ketepatan atau berat partikel terikat simen ini ialah 1200 gram per cm padu. Saiz partikel terikat simen ini ialah 30 mm kali 29,5 mm kali 12 mm. Menggunakan nisbah 3:1. Proses pengawetan atau masa pengawetan ialah dibuat selama 28 hari. Seterusnya, metodologi kami pertama penyediaan bahan mentah iaitu sekam padi, habuk kayu dan simen. Seterusnya, proses mengayak sekam padi dan habuk kayu. Seterusnya, proses pengeringan ayakan habuk kayu dan sekam padi di oven selama 1 jam. Setelah itu, penyediaan bahan lain juga perlu disediakan yaitu air, simen, amonium klorida dan kalsium hipo. Seterusnya, proses menimbang berat semua bahan. Selanjutnya yaitu proses campuran. Proses campuran ini semua bahan perlu dicampurkan hingga sebati. Campuran tersebut dibentukkan di proses pembentukan hamparan. Sampel tersebut dikenakan proses penekanan sejuk selama 24 jam. Sesudah saja 24 jam, sampel perlu penyesuaian di suhu bilik selama 28 hari. Selepasnya 28 hari, sampel perlu dipotong mengikut standard JIS. Akhir proses menguji sampel tersebut dengan ujian fizikal dan juga ujian mekanikal. Seterusnya kita beralih kepada dapatan hasil. Bagi ujian fizikal iaitu kadar pembekakan ketebalan, habuk kayu merupakan nilai purata yang tertinggi iaitu 3,19%, manakala nilai purata bagi sekam padi ialah 2,5%. Seterusnya kadar penyerapan air. Nilai purata yang tertinggi ialah habuk kayu iaitu 46,7% dan manakala nilai purata bagi sekam padi ialah 32,8%. Seterusnya kita beralih kepada ujian mekanikal. Bagi ujian modulus keanjalan, sampel papan terikat simen dari sekam padi merupakan data yang tertinggi iaitu 793,02 Nm, manakala sampel dari habuk kayu ialah 150,96 Nm. Bagi ujian modulus kerapuhan, sampel papan terikat simen dari sekam padi juga merupakan data yang tertinggi iaitu 1,25 Nm, manakala habuk kayu ialah 0,15 Nm. Ujian ikatan dalaman, sampel papan terikat simen dari sekam padi merupakan data yang tertinggi iaitu 0,23 Nm, manakala sampel dari papan terikat simen habuk kayu ialah 0,22 Nm. Kesimpulannya, sekam padi mempunyai prestasi yang baik dari segi fizikal dan mekanikal berbanding papan terikat simen daripada habuk kayu. Prestasi rendah dalam sifat mekanik terutama modulus pecah akan dihadapi pada masa akan datang dan bahan aditif yang sesuai harus ditambah dalam campuran untuk mengelakkan kegagalan dalam ujian ini. Sekian dan terima kasih.